2 tahun yang lepas yaitu tahun 1989, seorang lelaki telah dihukum bunuh menggunakan kerusi elektrik di Amerika, di atas tuduhan membunuh seramai 30 orang perempuan. Seorang lelaki yang berwajah tampan, berpenampilan yang kemas dan menarik, akan tetapi tangannya berbalut seakan-akan mengalami kecederaan, menghampiri gadis-gadis yang dilihat keseorangan, dan tidak berteman di Washington, Amerika Syarikat. Lelaki ini mempunyai kelulusan sarjana psikologi. Dengan kelebihannya mempunyai wajah yang tampan, kata-kata yang manis dan lembut, lelaki tersebut meminta pertolongan gadis itu mengangkat buku atau apa saja barang untuk dimasukkan ke dalam keretanya. Tanpa syakwa sangka, dan tergoda dengan ketampanan wajah lelaki yang bernama Ted Bundy ini, mereka membantu lelaki tersebut tanpa mengetahui hal yang sebenar bahwa dia merupakan pembunuh bersiri yang telah membunuh 30 gadis di negara itu sekitar tahun 1970-an. Apabila gadis itu berada di belakang kereta, untuk meletak barang yang ditolongnya ke dalam kereta, waktu itulah bermulanya aksi Ted Bundy, dia akan terus memukul perempuan itu sehingga pingsan. Itulah yang terjadi kepada Nancy Wilcox, Roberta Park, Brenda Ball, Kimberly Rich, Catherine Devin dan ramai lagi mangsa saitan yang berwajah manusia ini. Ted Bundy yang merupakan bekas pelajar University of Utah ini kemudiannya membawa mangsa ke satu lokasi yang terpencil sebelum merogol dan membunuh semua wanita tersebut. Mayat-mayat mangsa kemudian disembunyikan di dalam hutan yang jarang dikunjungi orang. Kemudian lelaki raksasa ini akan pulang ke rumah, dan menjalani hidupnya seperti manusia biasa. Ia akan lepak di bar, berkawan, menonton wayang dan berkelakuan seperti tidak berlaku apa-apa peristiwa. Bahkan, ada kalanya dia akan datang semula ke tempat yang disembunyikan mayat mangsa, dan akan melakukan aksi yang amat jijik. Ted akan merogol mayat yang sudah mereput itu. Dalam sesetengah kes, dia juga turut menyimpan tengkorak mangsa di dalam apartemennya malah tidur bersama. Kekejaman, kekerasan, kegilaan Ted menjadi mimpi ngeri buat wanita di Utah, Seattle, Oregon dan Washington. Dalam tempo hanya 6 bulan, 6 gadis dilaporkan hilang di Oregon dan Washington. Ini telah mencetuskan panik di sana. Ted merasa dirinya kebal dari siasatan pihak polis, disebabkan itu, dia terus melakukan pembunuhan demi pembunuhan. Kebimbangan itu berterusan tatkala Ted aktif mencari mangsanya dari tahun 1974 hingga 1978. Akan tetapi, suatu hari pada tahun 1975 manusia kejam ini telah ditahan sewaktu sedang memandu di Salt Lake City. Waktu itulah polis telah menemui gari, topeng, tali dan beberapa barang lain dalam kereta dia. Ted dituduh menculik dan melakukan serangan terhadap beberapa mangsa, kemudian Ted dimasukkan ke dalam penjara sementara polis membuka file siasatan bunuh terhadapnya. Walaupun telah ditangkap, Ted berusaha melarikan diri dari penjara. Begitupun, penahanan itu tidak menghalang kekejaman Ted, dia tidak berhenti membunuh. Pada 1977, dia melarikan diri dari penjara ketika perbicaraannya berlangsung di Aspen, Colorado. Tetapi selepas beberapa minggu, polis berjaya menangkapnya. Ted tetap tidak putus asa, dia mencari jalan untuk melarikan diri sekali lagi. Ted begitu dahaga melakukan jenayah rogol dan bunuh, akhirnya Ted berjaya sekali lagi meloloskan diri. 2 minggu berikutnya, dia kembali melakukan pembunuhan. Beberapa tahun selepas itu, ketika dibicarakan ramai wanita tidak percaya Ted seorang pembunuh bersiri karena paras rupanya dan perwatakannya yang tampan. Dalam perbicaraannya, Ted Bundy memilih untuk mengabaikan nasihat peguamnya, dan dikatakan dia sengaja mensabotajkan dirinya itu. Malah, peguamnya sendiri yang pada mulanya mempertahankan Ted akhirnya mengatakan bahwa, gambaran saya terhadap Ted adalah dia seorang yang hampir sama dengan Saitan. Ted disabitkan atas kesemua tuduhan dan turut dikenakan hukuman mati di penjara Florida. Ketika akhir-akhir hidupnya di penjara, Ted Bundy didera oleh banduan lain seperti mana dia mendera mangsa-mangsanya dahulu. Ted Bundy juga tidak terlepas dari perbuatannya yang kejam karena merogol mangsa-mangsanya dulu, karena itu dia turut dirogol oleh 4 orang banduan di dalam penjara. Akhirnya Ted mengaku bersalah membunuh 30 wanita dan dihukum mati menggunakan kerusi elektrik pada tanggal 24 Januari tahun 1989.